Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua penonton di FB Live Perak Community Specialist Hospital. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi turut serta dalam FB Live kami pada hari ini. Jadi, rentetan daripada November adalah bulan kesedaran penyakit kencing manis sedunia. Jadi di sini kami bawakan kepada anda kami punya pakar perubatan di Perak Community Specialist Hospital, iaitu Dr. Muhammad Mikael Joseph yang akan berkongsi maklumat dan sedikit sebanyak pertanyaan tentang apa itu penyakit kencing manis. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh komen di box komen di bawah dan kami akan ajukan pertanyaan anda sebentar nanti. Jadi di sini bersama saya Dr. Muhammad Mikael Joseph. Jadi doktor, untuk permulaan sebelum kita masuk kepada soalan-soalan, jadi boleh doktor terangkan sedikit apa itu penyakit kencing manis ataupun diabetik. Assalamualaikum. Terima kasih Fazrin. Jadi sempena bulan kesedaran kencing manis, saya diberi peluang untuk beri sedikit penerangan tentang kencing manis lah. Jadi apa itu kencing manis? Kencing manis adalah satu keadaan di mana gula dalam darah terlampau tinggi melepasi satu tahap yang ditentukan. Dan keadaan ni biasanya terjadi dalam situasi yang kronik dalam beberapa minggu, beberapa bulan atau beberapa tahun, ataupun boleh jadi dengan tiba-tiba dalam beberapa hari. Kita klasifikasikan dia kepada diabetes type 1 dan type 2. Kebiasaannya yang orang dewasa ada, hampir 80% ialah type 2, jenis 2. Dan ini adalah satu keadaan gula tinggi dalam darah menyebabkan masalah pada pinggang, otak, jantung, semua bahagian organ badan, dan dia sangat bersangkut rapat dengan darah tinggi, masalah kolesterol dan juga masalah obesiti. So itu adalah diabetes. Baik doktor. Okey, jadi kat sini saya akan tunjukkan antara soalan-soalan yang kami telah tanya kepada pesakit-pesakit ataupun viewers di Perak Community Specialist Hospital. Jadi saya akan share dulu soalan pertama. Okey, soalan yang pertama di sini bertanyakan tentang apa itu diabetes mellitus. Bagaimana pesakit boleh mengalami penyakit ini? Okey, macam saya cakap tadi, diabetes ni disebabkan oleh keadaan gula yang tinggi. Tapi macam mana keadaan gula ni terjadi, kita kena tengok balik dia punya jenis. Kalau type 1 yang 10% orang ada, yang itu disebabkan kegagalan pankreas untuk menghasilkan insulin. Di mana organ pankreas dia langsung tak menghasilkan insulin. Jadi bila insulin naik, gula tak dapat dikawal dalam darah, jadi dia dapat diabetes type 1. Tapi untuk diabetes type 2 yang lebih common, dia jadi sebabkan satu isu ialah obesity. Bila ada pesakit itu obes ataupun berat badan naik, insulin yang dihasilkan oleh pankreas tu tak dapat berfungsi sebab sel-sel tu terlampau resistant. Jadi macam orang kata kunci dengan lubang dia. So reseptor pada sel-sel orang yang obes ni tak boleh dibuka dengan insulin yang macam kunci. Jadi gula tak boleh masuk dalam sel, gula naik sangat tinggi. Jadi punca utamanya ialah obesiti dan juga gaya hidup. Faham. Okey, kita ke soalan yang kedua, iaitu bertanya bagaimana diabetes ini didiagnose sebenarnya? Okey, dia ni didiagnose dengan cara pengambilan darah lah, sangat senang. Kita buat ujian darah, hantar ke makmal, itu yang untuk diagnose ya. Jadi kita akan buat ujian darah berpuasa selama 8 jam ataupun boleh buat secara random lah, orang kata secara rambang pun boleh. Level-level dia berbeza. Kalau seseorang tu berpuasa 8 jam,
tahap yang dianggap sebagai normal ialah 5.6 milimol ke bawah. Kalau 5.6, tapi kalau dia lebih 7 milimol dan ke atas di glukosa dia dikatakan diabetes. Tapi yang di antara tu 5.6 dan 7 tu dikata pre-diabetic. Maksudnya belum dapat diabetes tapi memang risiko tinggi. Dan kalau kita buat secara random, maksudnya tak ada puasa, tak ada apa, just pergi check, level dia berbeza. Anything 7.8 ke bawah dikata normal, lebih daripada 11.1 milimol ke atas dikatakan diabetes. So itu satu cara. Cara lain ialah kita buat HbA1c. Ni menunjukkan purata gula dalam 3 bulan, dan ini biasanya level yang kita kata diabetik ialah lebih daripada 6.3% ke atas. Itu diabetik lah. Cara lain orang akan biasalah buat cucuk dekat jari semua itu screening saja. Itu bukan, tak boleh diagnose, tak boleh confirm. Jadi kalau buat jari tu tinggi, pergilah buat ujian darah di Jadi ada dua cara. Satu untuk cek gula dalam darah randomly, dan satu lagi gunakan HbA1c ya doktor. Ya, dan juga berpuasa lah. Dan untuk berpuasa lah. Okey, jadi kita ke soalan yang ketiga, iaitu di sini saya merupakan pesakit diabetes. Saya pernah mendengar sebelum ini mengenai ketoasidosis diabetes. Dan adakah saya perlu risau tentang perkara ini, doktor? Ketoasidosis memang semua orang kena risau, bukan pesakit saja. Okey, tapi situasi ketoasidosis ni bukan satu yang selalu jadi pada semua orang diabetik, tidak. Diabetic ketoacidosis atau kita kata singkatan dia DKA, dia biasanya terjadi pada type 1. Jadi mereka yang type 1 dan tidak mengambil insulin, memang risiko dia tinggi untuk dapat diabetic ketoacidosis. Okey. Jadi itu memang clear lah, kalau type 1 memang tak boleh berhenti ambil insulin. Kecuali doktor yang merawat tu ada sebab-sebab tertentu dia kata boleh berhenti. Tapi kalau type 2, biasanya ketoacidosis ni jadi bila dia ada satu situasi di mana dia under maximum stress. Biasanya jangkitan kuman yang terlampau teruk, ataupun dia punya mengalami accident lah, contohlah accident ke kemalangan, serangan jantung, ataupun apa-apa situasi stres yang terlampau tinggi boleh membawa DKA kepada pesakit type 2. Ada juga type 2 patient yang datang awal-awal lagi dia kena DKA pun ada juga. Jadi dia ada overlap type 1, type 2 sikit. Tapi situasi ni memang orang kata very serious. Kalau dapat DKA, tak boleh duduk rumah, mesti pergi hospital. Sebab rawatan dia biasanya dirawat di HDU ke ICU. Memang orang kata pesakit tu boleh jadi tenat dan boleh membawa maut lah. Jadi ketoacidosis memang bahaya. Setiap orang yang ada diabetes mesti tahu ini adalah salah satu komplikasi yang jarang jadi tapi boleh jadi dan sangat bahaya. Jadi penyakit diabetes kena berhati-hati memang berhati, ya. Penyakit ni. Okey, jadi kita ke soalan yang keempat, doktor, iaitu bertanya tentang adakah pesakit yang menghidap diabetes mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi serius COVID-19. Ini bermaksudnya contoh dia dia menghidapi COVID-19 dan dia juga diabetic patient, macam mana tu komplikasi dia? Ya, betul Fazrin. Jadi macam kita tahu COVID-19 ni ramai lah, bukan semua, ramai yang jadi serious, complicated ataupun yang meninggal tu biasanya daripada mereka yang mempunyai penyakit lain, maksudnya kronik lain, kencing manis, darah tinggi, masalah asma dan sebagainya. Ataupun mereka yang faktor umur sangat muda ataupun sangat tua. Jadi diabetes ni memang adalah satu penyakit kronik yang boleh membuatkan sistem ketahanan badan individu tersebut tu rendah. Maksudnya dia mudah diserang penyakit, mudah orang kata kena apa-apa jangkitan kuman dan sebagainya. Begitu juga dengan COVID-19 lah. Jadi bila seorang yang ada kencing manis expose, terdedah ataupun terkena COVID-19, risiko individu tu untuk mendapat komplikasi daripada COVID-19 yang lebih teruk dan mudarat tu memang lebih tinggi kalau dibanding dengan seorang individu dalam kategori umur yang sama.
Jadi orang yang ada diabetes ni, dia bukan sekadar untuk komplikasi biasa. Dia juga kena berhati-hati, especially masa pandemik COVID ni, supaya memang maintain social distancing, memang jaga kebersihan dan juga memakai mask dan sebagainya. So memang risiko lebih tinggi untuk orang yang ada diabetes. Jadi risiko lebih tinggi untuk yang Betul. penyakit diabetik ya, untuk COVID-19. Okey, yang seterusnya, bagaimana diabetes yang tidak terkawal ini mempengaruhi badan? Ini salah satu contohnya, macam ada certain patient yang ada diabetik tapi tak dikawal, biarkan saja. Macam mana dia boleh menjadi akibat kepada seseorang tu? Okey, apa-apa penyakit pun kalau tak dikawal akan memudaratkan. So diabetes tak adalah terlepas daripada tu. Sama seperti penyakit kronik lain seperti asma, darah tinggi, diabetes kena dikawal. Kalau tak kawal, diabetes ni dia nak kata cerita dalam ringkas lah. Diabetes ni akan merosakkan badan melalui saluran darah. Okey, sebab diabetes ni cara dia merosakkan sesuatu organ tu ialah dengan mempengaruhi pengaliran darah kepada organ tersebut. Bila saluran darah kecil terlibat, kita panggil microangiopathy. Kalau saluran darah besar terlibat, kita panggil macroangiopathy. Jadi kita boleh bayangkan darah tu membawa nutrien, oksigen dan sebagainya kepada tisu sel-sel kita. So kalau supply tu tak sampai, memanglah organ tu akan rosak. So beberapa contoh ialah seperti kalau orang diabetik, kalau saluran darah kecil rosak, mata dia akan kena, mata dia boleh jadi rosak, buta dan sebagainya. Buah pinggang boleh rosak. Urat-urat pada kaki jadi kebas, luka susah sembuh dan sebagainya. Masalah kalau macam lelaki, masalah pada mati pucuk. Untuk saluran darah besar pula, makro biasanya menyebabkan stroke, serangan jantung, saluran darah besar, pembuluh darah besar tu sumbat, boleh menyebabkan kaki tu terpaksa dipotong dan sebagainya. Jadi seluruh badan lah, head to toe, memang kencing manis boleh merosakkan tubuh badan kalau tak dikawal. Lebih tu, macam saya kata, meningkatkan risiko jangkitan kuman, menurunkan sistem ketahanan badan dan juga boleh mempengaruhi sistem emosi dan psikologi. Ramai pesakit yang ada kencing manis actually ada depression. Dia rasa hidup dia dah berubah. Sebab gaya hidup semua berubah. Itu memang ramai tak fikir, tapi I think kalau tak silap saya, 30-50% kalau kita korek cerita ada depression. Itu juga boleh mengganggu. Banyak kesan-kesan dia ya. Antara kesan-kesan yang serius depression tu kalau tak kawal diabetik ni. Dan seterusnya, yang ni, soalan ni, saya wanita berusia 27 tahun, saya mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jadi sejak kebelakangan ini saya selalu merasa meremang di bahagian tubuh sebelah kanan sahaja, dari bahu ke pinggang. Adakah ia sebahagian simptom dari penyakit saya sekarang atau kesan ubat yang saya makan? Jadi ubat yang saya makan ialah metformin dan insulin, kencing manis dan juga darah tinggi. Macam mana tu doktor? Okey, simptom yang disebut oleh pesakit ataupun orang yang menanyakan soalan ni, dia lebih ke arah sebelah kanan. Kencing manis dia tak adalah pilih satu belah untuk jadi lebih teruk ke tak. I mean, of course dia boleh jadi dua-dua belah dan dia boleh jadi sebelah juga. Jadi kalau symptoms tu lebih ke arah sebelah tubuh, kita kena cari apa orang kata sebab-sebab lain jugalah, seperti masalah urat daripada orang kata tengkuk, tulang belakang, benda-benda macam tu kita kena tengok sama ada kesan stroke dan sebagainya. Itu salah satu sebab. Tapi kalau kencing manis memang dia boleh merosakkan saluran darah, dia boleh merosakkan saraf sekali, dan bila kerosakan saraf terjadi memang kawasan-kawasan yang saraf tu supply, nerve supply tu boleh rosak lah dan boleh rasa bukan sekadar meremang, macam-macam simptom lain pun boleh rasa. Boleh rasa kebas, boleh rasa macam ada benda cucuk-cucuk, macam ada orang yang katakan macam serangga merangkak atas badan, macam-macam. Semua ni kita kata neuropathy lah. Maksudnya saraf tu dah rosak dan dia menyebabkan simptom saraf yang rosak.
Tapi sebab yang soalan ni dia kata sebelah kanan bahu ke pinggang, saya mungkin akan nasihatkan yang wanita ni untuk berjumpa doktor, tengok ada tak benda lain mungkin tulang belakang ataupun benda lain yang menyebabkan simptom dia tu. Ubat yang dia makan metformin dengan insulin adalah ubat yang standard, tak adalah orang kata ubat yang luar biasa ke apa. Ubat-ubat ni biasanya selamat lah kalau diambil daripada hospital klinik yang berdaftar. Amlodipine, ubat darah tinggi pun setahu saya tak adalah simptom yang sedemikian. Tapi walaupun pun lebih baik berjumpa doktor untuk mendapatkan lebih detail lah pemeriksaan dia, dan sebab info ni tak cukup untuk kata exactly apa simptom dia lah, apa sebab dia. Jadi tak semestinya dia penyebab kepada ubat ataupun kencing manis tu ya? Tak semestinya. Mungkin ada benda lain juga kena kita kena. Sebab dia muda 27 tahun, jadi kita ada banyak benda lain yang kita kena tahu. Oh, faham. Okey, seterusnya doktor, yang ni lelaki pula. Saya lelaki berumur 49 tahun. Saya tiada tanda-tanda kencing manis dan saya tidak berminat makan manis. Tapi saya periksa bacaan gula dalam darah saya 6.3 milimol semasa puasa. Adakah saya ada tanda itu dan bacaan itu akan turun tak? Macam mana tu doktor? Dia dah takut tu. Okey, macam saya kata tadi, level 5.6 ke bawah tu normal, dan lebih daripada 7 adalah diabetik. Dia ni 6.3. Okey. Kita anggap dia berpuasa 8 jam lah. So kita kena puasa 8 jam baru kita boleh confirm. 6.3 tu dalam kategori yang saya kata pre-diabetes. Maksudnya kalau ikutkan ujian darah ni sahaja, dia tak ada kencing manis, tapi memang risiko kencing manis di masa depan tu lebih tinggi. Maksudnya dia boleh dapat kencing manis. So kategori pesakit ni kita akan suruh kawal gaya hidup. Maksudnya dia kena change lifestyle, exercise banyak, jaga makan, dan juga berjumpa doktor dengan lebih kerap, make sure tak ada darah tinggi, tak ada masalah kolesterol, kena cek buah pinggang dia dan sebagainya. Sebab ada segelintir yang dapat gula dalam kategori pre-diabetes ni mungkin ada metabolic syndrome, di mana darah tinggi tu dah ada dan masalah kolesterol tu dah ada. Jadi ini adalah satu peluang untuk pesakit ni untuk pergi jumpa, buat ujian darah yang lengkap, pemeriksaan yang lengkap supaya tahu ada benda lain ataupun tidak lah. Tapi nak kata dia ada kencing manis based on blood result ni, tak. So pre-diabetes, yes. Faham. Jadi kita ke soalan yang ke-9 ya doktor. Saya pesakit diabetes tahap 2. Sekiranya saya berhenti makan karbohidrat dan saya turunkan berat badan, adakah saya berpeluang untuk tidak menghadapi penyakit ini pada masa akan datang? Okey, jawapan yang ringkas sebenarnya tidak. Kalau sekali dah dapat kencing manis, memang susah kita nak jadi normal balik. Macam saya kata tadi, ada level-level dia. Level pre-diabetes dia reversible. Yang dah jadi diabetik, nak kata hilang jadi normal balik tu setakat ini tak adalah. Okay. Especially type 2. Selagi dah jadi type 2 diabetik, kalau dia kawal karbohidrat, kawal apa orang kata berat badan dan sebagainya, boleh berhenti ubat. Itu ada satu kemungkinan. Walaupun bukan semua orang, tapi ada peratus yang kecil bila memang jaga diet, jaga berat badan, exercise dan gaya hidup yang cemerlang, bagus, boleh berhenti ubat. Tapi semua ni memang kena pemantauan oleh doktor lah. Tak bolehlah kita buat sendiri dan kata happy dan berhenti sendiri. Sebab bila dah kencing manis, benda ni walaupun level dia turun dan stabil, benda ni boleh datang balik semula lepas beberapa bulan dan mungkin selepas beberapa tahun. Kita happy, seronok, gula dah turun, tak ada, dah okey, tapi dia datang balik. Jadi walaupun karbohidrat dikurang atau henti, berat badan dijaga, type 2 diabetic patient ni mesti continue follow up dengan doktor masing. At least 3 bulan, 6 bulan sekali, just check darah, just pastikan semua. Jadi sebenarnya tak boleh sebenarnya untuk ke normal balik ya doktor? Tak boleh. Kecuali dia dapat diabetes tu dalam situasi lain lah, macam sebabkan ubat dan sebagainya, itu kategori khas itu lain. So the best thing
walaupun makanan jaga, berat badan turun, semua okey, gula cantik, tapi continue follow up. Jangan tak pergi jumpa doktor. Faham. Okey, seterusnya doktor, apakah tanda-tanda atau gejala bahawa gula dalam darah saya terlalu rendah? Apa yang saya perlu lakukan sekiranya gula dalam darah tu terlalu rendah? Yang ni berkaitan gula rendah pula doktor. Okey, dia tanya ni pasal hypoglycemia lah. Seorang yang yang pengidap kencing manis ni, dia kena tahu apa tu gula rendah. Sebab bila kita bagi rawatan dengan ubat-ubatan ataupun kita suruh kawal makanan dan sebagainya, memang gula akan turun. Jadi yang kini kita panggil hypoglycemia. Hypoglycemia. Tanda-tanda gula turun ni kalau nak ringkaskan, saya boleh cakap dalam satu orang kata kronologi lah. Bila gula turun, mula-mula kita akan rasa lapar. Rasa macam lepas tu rasa berpeluh-peluh sikit. Mungkin tangan tu rasa macam orang kata menggigil sedikit dan jantung rasa lebih laju. Konsentrasi, mungkin nak buat kerja ke, nak baca ke akan jadi lebih susah. Tak boleh baca, tak boleh konsentrate, jadi marah. Lepas tu itu tahap yang early lah. Lepas tu akan jadi confused. Dia cara pertuturan jadi confused. Dia akan start jadi apa orang kata drowsy lah. Macam dia punya tahap kesedaran dia akan menurun. Dan yang paling teruk sekali boleh pengsan dan lebih teruk boleh membawa maut. So itu dia punya kronologi. So untuk mereka yang ada kencing manis dan dalam rawatan dengan ubat ataupun insulin, kalau rasa terlampau lapar, first thing pergi cek gula. Kalau ada tanda-tanda lain seperti saya kata, berdebar-debar, berpeluh, rasa macam tak boleh concentrate, rasa pening dan sebagainya, pergi cek gula. So bila cek gula, kita akan tahu. Kalau gula tu terlampau rendah, macam contoh kurang daripada 5 lah. Kurang daripada 5, memang itu gula rendah, memang hypo. Itu tak payah nak kita nak ni, just makan sesuatu yang manis. Tak payah nak fikir lebih, just makan manis ataupun minum sesuatu yang manis untuk tambahkan gula, lepas terus pergi jumpa doktor nak dapatkan rawatan lebih lanjut. Tapi kalau pesakit tu asalnya gula tinggi, 20 lebih, 30 lebih, dan gula sekarang ni turun kepada tahap 10 masih tinggi, tapi dia menghadap simptom ataupun gejala-gejala macam yang saya cakap tadi, itu kita panggil relative hypoglycemia. Maksudnya hypoglycemia secara berbandingan sahaja. Itu sebenarnya bukan hypoglycemia betul. Tanda-tanda dia tu betul. Tapi dia bukan hypoglycemia betul. Itu kalau simptom teruk, pergi jumpa doktor juga. Boleh makan sedikit juga gula tu. Tapi rawatan tu kena diteruskan untuk capai target yang lebih rendah. So itu lebih sukar sebenarnya. Tapi tanda-tanda yang saya cakap ni mesti diketahui oleh semua pesakit kencing manis. Apa tu hypo? Sangat penting. So kena simpan gula-gula, coklat, something dalam poket kalau nak pergi jalan. Faham. Jadi itulah doktor, sebenarnya apa? Gula terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ni dua-dua boleh bahaya. Okey, seterusnya yang ni daripada Encik Azlan ya. Isteri saya 33 tahun mengandung dan mempunyai penyakit kencing manis. Untuk keturunan kencing manis, adakah penyakit ini boleh dikawal atau boleh sembuh dari penyakit ini? Dan isteri saya agak susah nak kawal masa mengandung, sedangkan dia hanya makan 1 piece samosa. Bila cek gulanya 7 milimol. Isteri saya dah memang tak minum air manis, hanya air kosong sejuk. Jadi mohon pencerahan daripada doktor. Bila dia cakap pasal samosa tu, lapar saya. Okey. Nak lunch doktor? Lunch time. Okey. Di sini dia tak sebut dah sama ada isteri tu dah bersalin ataupun tidak lah. Tak ada sebut. So dia kata isteri mengandung dan ada kencing manis. So okey, semasa mengandung, kalau wanita tu ada kencing manis, dia ada dua situasi. Satu, sebelum mengandung dia normal. Semasa mengandung dia dapat kencing manis, itu kita panggil gestational diabetes. Itu lain. Rawatan dia lebih kurang tapi dia satu entiti yang lain. Tapi wanita kalau memang dah ada kencing manis dan dia mengandung, itu sama seperti yang saya cerita tadi, type 2 diabetes. Okay?
Jadi masa mengandung, especially apa orang kata, baby tu semakin membesar, placenta tu semakin banyak supply hormon-hormon untuk hasilkan gula untuk baby yang membesar tu, memang kawalan gula akan jadi sangat susah. Awal mengandung akan naik gula, semakin nak bersalin gula tu akan menjadi lebih susah untuk dikawal. Dan macam dia kata, makan satu pisang musa pun bila cek gula dah naik 7. Sebab target untuk wanita mengandung tu lebih rendah daripada yang saya cakap tadi yang 5.6. Lebih rendah, 5.3 pun kita nak kawalan dia. So untuk mengandung, kawalan dia tu lebih rendah dan makan sedikit karbohidrat pun gula tu akan naik. Jadi itu memang hakikat dia lah. Jadi kalau makan sedikit pun gula naik, pesakit tu perlukan ambil rawatan. Dan kalau wanita ni masih mengandung, dia perlu ambil insulin. Kebanyakan ubat makan tak sesuai, ada satu atau dua boleh diberi, tapi kebanyakan dia tak sesuai, dia kena ambil insulin. Dan insulin tu biasanya doktor yang merawat akan tengok lah, akan buat profil dia, cek dalam 7 kali sehari, lepas tu dia tengok masa apa yang sesuai untuk beri insulin dan sebagainya. Jadi itu memang hakikat lah. Jadi bila mengandung memang susah. Itu tak boleh lari. Okay. Tapi yang pentingnya ialah dia kena start rawatan kalau target tak dicapai. Kalau gula sekadar makan one piece of kuih ke macam ni dia naik 7, 8, itu dah perlu rawatan. Sebab kalau tak dirawat, baby ataupun janin tu akan mengalami masalah nanti. Bila beranak nanti mungkin anak tu ada masalah atau ibu tu sendiri boleh ada masalah masa bersalin dan sebagainya. So itu sangat penting lah. So itu rawatan untuk GDM ni sebenarnya dia lebih detail lah, dia lain. Jadi saya bagi just secara ringkas saja. Yang ini kalau saya tengok macam ni, dia mungkin perlu rawatan. Dia kena pakai insulin. Jadi patient ni sebenarnya boleh berjumpa Dr. Joseph ya, untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut tentang dia punya kadar gula dalam darah tu. Okay. Satu saya nak tambah sini Fazrin ya. Dia tanya sini, adakah penyakit ni boleh dikawal? Kawal saya dah cerita, boleh sembuh dari penyakit ni. Okay. Kalau wanita ni tak ada kencing manis sebelum ni dan dia dapat kencing manis masa mengandung saja, lepas habis pantang biasanya klinik kesihatan ataupun klinik swasta tu dia akan suruh pergi minum air gula lah, nak check balik sama ada dia ada diabetes tu atau tidak. Dalam 30 to 60% wanita tu boleh dapat balik kencing manis walaupun lepas bersalin. So risiko tu ada, tapi ramai juga yang lepas bersalin tak ada kencing manis lah, dia balik normal. Tapi wanita-wanita ni memang ada risiko dapat kencing manis in the future. So gaya hidup tu sangat penting. Faham. Okey. Jadi seterusnya doktor, mengapa pesakit kencing manis ni kerap buang air kecil, betul ke doktor? Okey. Salah satu sebabnya ialah sebab gula yang berlebihan dalam badan, bila dia keluar dalam air kencing tu, dia membawa sekali dengan air sekali daripada badan kita. So lebih tinggi gula, lebih banyak gula ditapis di bawah pinggang, lebih banyak gula keluar daripada bawah pinggang, lebih banyak air, lebih banyak kali kencing. Ini sebab ketidakbolehan bawah pinggang tu serap balik semua gula yang ditapis dalam bawah pinggang. So dulu-dulu sebelum ada yang cek jari tu, dulu-dululah dia akan cek ujian kencing. Bila dia tengok ada gula dalam kencing tu, dia kata diabetes sangat tinggi dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah ada teknologi, ada glukometer dan sebagainya, so kita boleh cek dalam gunakan finger prick sahajalah. So salah satu sebab ialah terlampau banyak gula dalam darah, ditapis dan dibuang dalam kencing. Salah satu sebab lain ialah orang yang ada kencing manis ni, sebab gula keluar dalam kencing, kencing boleh dapat jangkitan kuman. So apa yang kita panggil urinary tract infection. Urinary tract infection pun boleh menyebabkan kerap kencing. Dan itu perlu rawatan lah, kena antibiotik dan ubat lawas kencing dan sebagainya. Itu dua sebab utama kenapa dia banyak kencing. Okey. Untuk yang ni pertanyaan daripada Cik Nurul ya. Ketika mengandung sahaja wanita mengalami kencing manis, selepas kelahiran tiada lagi.
adakah ini akan menjadi faktor atau punca mengidap kencing manis kekal pada masa akan datang, doktor? Ini sama macam soalan tadi lah yang saya betul. jawab tadi. So wanita yang ada GDM, gestational diabetes, yang dapat kencing manis semasa mengandung sahaja, risiko dapat kencing manis tu boleh jadi setinggi 2/3 lah, 2/3 boleh dapat. Ada yang of course tak dapat lah, sampai bila-bila pun dia tak dapat, tapi risiko tu tinggi. Macam mana nak tahu risiko tinggi dapat? Kita kena tengok balik faktor keluarga. Kalau mak ayah ada kencing manis, adik-beradik ada kencing manis, faktor fizikal, maksudnya dia tu obese ataupun ada faktor risiko lain seperti darah tinggi, masalah kolesterol, makan ubat-ubat yang mungkin boleh menaikkan gula seperti steroid untuk penyakit asma dan sebagainya, risiko dapat kencing manis tu lebih tinggi. Tapi kalau dia tak ada semua risiko ni, risiko tu rendah tapi bukan kosong lah, maksudnya ada risiko. So lepas bersalin, pastikan ikut jadual lah, ikut appointment untuk pergi minum air gula, untuk pastikan tak ada gula ya. Sebab dari pengalaman saya, ramai wanita yang mengandung, masa tu ada kencing manis, lepas bersalin, lepas tu dah seronok ada baby, tak datang balik follow up, tak buat apa-apa check up, lepas 3-4 tahun datang balik, doktor saya ada kencing manis. So because dia tak aware, dia tak monitor, dia tak ambil apa-apa pencegahan. Itu jawapan untuk yang itulah. Okey doktor, sekarang kita ada beberapa soalan ya di Facebook juga, ramai yang berminat. Salah satunya, adakah doktor sarankan pengambilan susu diabetik untuk pesakit diabetes? Okey, saya harap tak ada promoter susu diabetik dengar ni Okey, mungkin jawapan saya tu kurang menyenangkan untuk mereka. Okey, susu diabetik dia, saya tak nak sebut jenama di sini lah. Okey, yang popular di Malaysia mungkin ada dalam 3-4 brand. Susu diabetik ini memang bagus. Tak dapat nafikan zat dalam dia lebih balance, dia ada protein, karbohidrat dan sebagainya. Tapi pengambilan susu diabetik ni bukan seperti susu biasa. Tu kena faham okeylah, setiap kebanyakan kita makan 3 kali sehari, ada yang makan 2 kali sehari. So kalau pesakit tu boleh makan macam biasa, boleh makan karbohidrat, nasi, mi, roti dan sebagainya macam biasa, boleh makan protein, boleh makan buah-buahan dan sebagainya, tak ada sebab nak minum susu diabetik. Itu pendapat saya lah. Mungkin ada doktor lain berpendapat lain, tapi pendapat saya ialah kalau dia boleh makan normal food, I don't see any reason kenapa dia nak minum diabetik. No. Keduanya, kalau nak minum juga, replacekan karbohidrat dia. Maksudnya dia ni dalam satu apa orang kata serving tu dia ada sekian kalori kan. So kalau dalam tengok belakang tin ataupun paket dia akan tulis lah per serving berapa kalori dan sebagainya. So kalau dia minum susu ni, dia adalah kalori juga. Jadi bila makan makanan lain, kalori tu akan ditambah dengan susu diabetik ni. So pengambilan karbohidrat untuk orang kata particular meal tu dia naik. Jadi gula akan naik. So that's one thing yang ramai pesakit tak faham. Dia minum susu, dia buat ikut sukatan 3 atau 4 scoop dengan pekat, dia makan nasi, dia makan karbohidrat lain, dia makan makanan lain dan dia minum, dan lepas tu dia kata gula saya naik. Sebab it's too much of carbohydrate. Karbohidrat terlampau banyak. Jadi kalau nak minum susu diabetik, saya biasanya nasihat pada pesakit saya, reduce the carbohydrate ataupun jangan ambil karbohidrat, makan dengan protein, dengan veggie dan fiber sebagainya, dan minum susu kalau dia tak nak makan karbohidrat. Ataupun dia sebagai meal replacement lah, dia replacekan meal dia. Ataupun kalau boleh makan makanan yang sihat, pesakit tu muda, gigi semua cantik, tak ada masalah penghadaman, no issues. I think boleh makan makanan yang biasa. So saya tak recommendkan susu diabetik untuk semua pesakit. Certain pesakit yes, yang tak boleh makan, orang tua, gigi tak ada. So yes. Okey doktor. Yang ni ada satu pertanyaan di ruangan komen FB. Dalam jangka masa berapa lama boleh dapat tahu yang kita dah kena kencing manis bagi seseorang yang tak ada genetik kencing manis ni? Okey, itu soalan yang sangat subjektif
Maksudnya bila berjangka masa berapa? Okay. Katalah mak ayah ada. So risiko tu lebih tinggi lah. Both parents ada. Saranan sekarang kalau kita tengok guideline di seluruh dunia, dia kata ada yang cakap umur 30 ke atas kena buat screening, ada yang kata umur 40, ada yang kata 20. So dia tak ada satu guideline yang kata umur ni mesti dah dapat, tak ada. Pesakit diabetik ni boleh dapat pada umur berapa pun boleh. Umur belasan tahun boleh. Yang paling muda saya personally pernah rawat 8 tahun. Okay, 8 tahun. Jadi kena tahu symptoms lah. Jadi macam contoh kalau berat badan susut tanpa sebab, kita tak ada exercise, tak ada jaga makan tapi berat badan susut, kerap kencing, selalu lapar, makan lepas tu nak makan lagi, selalu dahaga, ataupun jangkitan kuman kencing yang tak boleh baik, jangkitan kuman lain yang tak boleh baik, ada luka kat kaki dan sebagainya, itu kena terus pergi cek sebab jangan tunggu, sebab memang risiko tu dah ada. Tapi if not, for me personally, saya biasanya nasihatkan 30 tahun ke atas kalau ada risiko dalam family. Mak ayah diabetik 30 years and above lah. So kalau mak ayah dapat very young, then maybe even 20 years old you boleh pergi screening. Tapi ada saranan lain pula, dia kata 40 tahun ke atas. Tapi 40 tahun ke atas walaupun tak ada risiko, saya memang nasihat semua orang. Okey. Ni soalan last saya kira doktor. Okay. Doktor, saya nak tanya, berapa jam perlu saya berpuasa sebelum saya cek gula untuk puasa? Okey, kalau untuk buat ujian makmal 8 jam lah. 8 jam berpuasa. So kalau pukul 12 last makan termasuk tidur, pukul 8, 9 datang ke makmal tu okeylah, cantik. Tapi kalau untuk cek gula dekat jari yang pakai glukometer tu, saya sarankan cek bangun pagi boleh cek, 2 jam selepas makan boleh cek lah. Dia ada value dia. Kalau untuk pergi makmal tu 8 jam. Okay, so itulah. Tapi untuk HbA1c dia tak perlu berpuasa. Tapi kalau buat ujian darah untuk kencing manis, lebih baik buat sekali dengan HbA1c. Tak cukup kalau buat dengan fasting dan random saja. Faham. Okey, jadi setakat itu sahaja soalan-soalan yang kita ada pada hari ini, doktor. Saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat berguna pada doktor.